السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu istiqamah dalam mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dengan yang demikian, mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik, umat yang unggul dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, matahari, bulan, siang dan malam, ini semua merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu juga dengan penciptaan alam manusia ini, alam yang begitu luas, yang mengandungi berjuta-juta bintang, berjuta-juta galaksi, dan yang mengandungi berjuta-juta makhluk. Hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui hikmah di sebalik semua penciptaan ini. Al-Quran mengajak kita untuk sentiasa berfikir dan memikirkan setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan fenomena-fenomena yang berlaku di sekeliling kita, bahawa semua yang Allah jadikan ini tidaklah dijadikan secara sia-sia. Ianya merupakan nilai falsafahnya yang tersendiri. Nilai ini akan membawa kita bersaksi bahawa semuanya ini adalah ciptaan Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Pemerhatian ini akhirnya akan menzahirkan sifat tauhid, bahawa hanya Allah sahaja yang layak disembah dan tiada sekutu baginya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal-amr Tabarakallahu Rabbul Alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu ia bersemayam di atas arsy. Ia melindungi malam dengan siang, yang mengiringinya dengan deras, yakni silih berganti. Dan dia pula menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya ini tunduk kepada perintah Allah. Ingatlah kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mari kita perhatikan bagaimana langit ini Allah angkat sebagai suatu binaan yang kukuh, dengan objek-objek langit terapung-apung dan tidak jatuh berguguran. Perhatikan juga kepada matahari yang bersinar memancarkan cahayanya untuk kita beroleh manfaat daripada.
Bulan yang bercahaya setiap hari berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain untuk kita mengetahui bilangan tahun dan waktu, keadaan malam yang hening untuk kita berehat dan mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh tawaduk, dan siang untuk kita bertebaran mencari rezeki kurniaan Allah. Semuanya ini sebagai kemudahan bagi manusia untuk menyusun dan mengatur kehidupan mereka di muka bumi ini. Di dalam surah Yunus ayat 5 hingga 6, firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisaba ma khalaqa Allahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun." Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, yakni terang benderang, dan bulan bercahaya, dan dialah Allah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu-satu itu pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, yakni tanda-tanda kebesaran Allah satu persatu bagi kaum yang mau mengetahui nikmat sesuatu yang dijadikannya. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang yang silih berganti itu, dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan juga di bumi ini, adalah merupakan tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah kepada kaum yang mahu bertakwa. Matahari dan bulan merupakan dua objek yang dekat dengan kita. Kedua-duanya tetap berputar dan beredar mengikut sunnah yang Allah telah tetapkan padanya, mengikut jalannya masing-masing. Begitu juga dengan objek-objek lain, planet-planet, bintang, galaksi dan komet, tetapi tetap terbit daripada timur dan terbenam di sebelah barat sehingga satu waktu yang Allah janjikan. Begitu juga halnya keadaan malam dan siang yang silih berganti. Tidaklah malam itu mendahului siang, melainkan telah Allah tetapkan jumlah bilangan jam bagi tiap malam dan juga siang itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La asy-syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun." Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan bulan pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edar. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam peredaran matahari dan bulan ini, Allah dengan kekuasaannya mentakdirkan kedua-duanya berhimpun dan bersatu, lalu menjadi gerhana. Pada hari ini 29 Ramadan 1444 Hijriah, bersamaan dengan 20 April 2023, kita di bumi Selangor ini berpeluang melihat gerhana matahari separa. Fenomena gerhana matahari separa pada kali ini dapat disaksikan dalam tempoh 1 jam 42 minit, bermula pada jam 11.05 yang lalu dan akan berakhir pada 12.47 tengah hari nanti. Sebahagian jasad matahari akan dilindungi oleh jasad bulan. Begitulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang mengatur perjalanan dan pergerakan setiap makhluknya di langit dan juga di bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 117, "Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanyalah berfirman kepadanya, "Jadilah engkau," lalu menjadilah ia. Justru itu isi
melaksanakan solat sunat gerhana seperti yang kita lakukan pada hari ini ketika berlakunya gerhana bulan maupun gerhana matahari. Berdasarkan kepada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dzalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Thumma qala, "Ya ummat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsira." Sesungguhnya matahari dan bulan ini adalah dua tanda daripada tanda-tanda keagungan Allah. Tidak berlaku sesuatu gerhana, tidak berlaku gerhana kedua-duanya disebabkan mati atau hidup seseorang. Apabila kamu melihat terjadinya gerhana matahari maupun bulan, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah, bertakbir, mendirikan solat dan bersedekah. Sabda Nabi SAW, "Wahai umat Muhammad, demi Allah, jikalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis." Riwayat Al-Bukhari. Fenomena gerhana matahari ini memberi peluang kepada kita untuk sama-sama meningkatkan amalan dengan melakukan ibadah sunat, memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih dan bertakbir, memperbesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, serta infak fi sabilillah, membantu mereka yang memerlukan. Dongaklah kepala ke langit melihat tanda-tanda kekuasaan Allah sambil tunduk ke bumi menginsafi hakikat diri sebagai hamba yang tiada daya dan kuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini mimbar mengajak. Yang pertama, umat Islam adalah sentiasa tunduk dan patuh melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta mempertingkatkan iman dengan memperbanyakkan amal soleh pada setiap masa. Umat Islam juga hendaklah meyakini bahawa segala fenomena alam yang berlaku termasuk gerhana matahari merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah menjauhi segala perbuatan, bentuk kepercayaan dan perkara khurafat, khususnya yang dikaitkan dengan fenomena gerhana. Umat Islam dalam mengambil peluang meningkatkan amalan daripada fenomena gerhana ini dengan memperbanyakkan takbir, tasbih dan tahmid serta melaksanakan apa yang telah disyariatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala ketaatan kepada-Nya dan menjauhkan diri kita daripada segala perbuatan keji dan juga maksiat. Marilah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyika al-amin wa nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'uzma an tahfaza bi 'aini inayatika ar-rabbaniyyah wa bi hifzi wiqayatika as-samadaniyah jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibn Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adi bil auna wal hidayata wat tawfiq was sihhata was salamata min liwali ahli Selangor Dr. Abi Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui ejen lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan menginfak harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berdasarkan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor ini rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan umat. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wash shada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء